Okey, Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Okey, untuk kali ini kita akan masuk unit 5 iaitu rekreasi dan juga kesenggangan. Okey. Yang ni sebenarnya dalam rekreasi dan kesenggangan ni dia dah meliputi beberapa permainan yang biasa kamu mainlah pada sebelum ini. Okey, jadi kita tengok. Okey, untuk definisi rekreasi dan kesenggangan tu, okey, maksudnya adalah aktiviti terancang yang dilakukan pada waktu terluang. Okey, untuk memperoleh keseronokan, ketenangan, minda, merehatkan badan serta memberikan kepuasan kepada individu. Okey, jadi biasanya kalau kata kita bersemuka, memang sangat senanglah untuk kita mengaplikasikan rekreasi dan juga kesenggangan. Okey, antara permainan dalam bab ini adalah antaranya adalah eksplorasi iaitu explorers, perlumbaan berhalangan iaitu obstacle race. Okey, dan kita ada permainan tradisional iaitu aci bulat dan juga tiang empat. Aci bulat ni cikgu ingat kita dah masuk dah sebelum ni. Okey, cikgu pernah kongsi video dengan kamu. Okey, dan juga tiang empat. Okey, jadi kita tengok setiap satu permainan. Okey, yang pertama kita tengok perlumbaan explorers. Okey, explorers. Okey, dalam perlumbaan ini peserta perlu menyelesaikan tugasan atau soalan yang diberikan setiap checkpoint. Kita ada beberapa checkpoint. Okey, dan di setiap checkpoint tu kita ada petugas yang dilantik oleh pengurus pertandingan. Dan peserta untuk menjayakan perlumbaan eksplorasi, peserta perlu bergerak dalam kumpulan. Okey, dan session checkpoint boleh melibatkan 5 ataupun 10 checkpoint ikut situasi perlumbaan dan bagaimana penganjur menganjurkan permainan. Okey, tempoh yang dirancang untuk perlumbaan eksplorasi boleh dihabiskan dalam masa yang diperuntukkan. Okey, jadi kita tengok kelebihan perlumbaan eksplorasi. Okey, nanti kita tengok macam mana cara bermain. Okey, yang pertama, cikgu besarkanlah. Okey, yang pertama adalah dapat membina kerjasama. Okey, dapat membina kerjasama. Okey, sebab dia melibatkan kerja berkumpulan. Okey, jadi bila melibatkan kerja berkumpulan, mestilah dia melibatkan kerjasama lah antara ahli pasukan. Yang kedua, menguji kesabaran, yang mana peserta dia perlu ada kesabaran yang tinggi untuk menyiapkan tugasan. Sebab setiap checkpoint tu dia ada tugasan yang tertentu. Kalau kamu dah ada di checkpoint yang pertama, kamu nak pergi ke checkpoint yang kedua, kamu kena menyiapkan dulu tugasan dekat checkpoint yang pertama. Okey, yang ketiga, kamu akan menjadi inovatif. Okey, yang mana daya inovasi setiap peserta akan lebih pantas dan cekap untuk menyelesaikan setiap tugasan. Otak kamu akan berhubung. Okey, dan dia akan mencabar kreativiti kamu. Okey, yang kelima, mengaplikasikan ujian minda, yang mana tahap pemikiran peserta akan ditingkatkan bagi menyiapkan tugasan yang diberikan. Okey, kita tengok. Okey, contoh aktiviti perlumbaan explorers. Okey, cara bermain dia. Okey, yang pertama guru memberi tugasan, yang kedua kumpulan yang berjaya menyiapkan tugasan dengan cepat mengikut peraturan permainan dan tiba terlebih dahulu di checkpoint terakhir dikira sebagai pemenang. Okey, yang ini sebenarnya kamu dah ada sedikit idea lah, tapi kita tengok serba ringkas. Okey, berkaitan dengan kamu punya permainan explorers. Okey, jadi yang pertama, permulaan haruslah taklimat daripada guru. Okey, kemudian station A adalah fizikal. Okey, contoh dia boleh jadi berbeza. Okey, murid menarik beg pasir seberat 30 kg secara bergilir-gilir. Okey, dan beg pasir ditarik sejauh 10 meter sebanyak 2 ulangan oleh setiap murid. Jadi di sini kita dah nampak dah kerjasama setiap pasukan. Okey, kemudian kita ada juga bahagian ujian minda. Okey, yang mana diberikan 5 soalan silang kata dan pelajar soalan tersebut berdasarkan anatomi badan manusia. Okey, kemudian session yang seterusnya kreativiti, yang mana kamu perlu mempersembahkan tarian tradisional.
Okey, kemudian yang seterusnya yang keempat, kita ada deria sentuh. Okey, yang mana dia menguji kamu punya deria lah. Okey, mungkin kamu kena menutup mata dan kamu dikehendaki untuk menyentuh beberapa item tanpa melihat item tersebut. Okey, stesen yang kelima, gimnasrada, iaitu lokomotor. Kamu perlu mencipta satu pergerakan gimnasrada dengan menggabungkan beberapa tarian dan asas gimnastik. Okey, dan markah akan diberikan kepada kreativiti dan kesamaan pergerakan. Benda ni akan menarik sekiranya kita sendiri yang menjalankan lah. Okey, dan yang keenam Yang keenam kita ada pertolongan cemas yang mana setiap kumpulan perlu membuat simulasi TOTEPS. Okey, kumpulan yang melakukan prosedur yang betul akan diberikan markah. Yang ni kita akan belajar dalam bab pertolongan cemas. Okey, kemudian kita ada perlumbaan berhalangan. Okey, perlumbaan berhalangan juga dikenali sebagai obstacle race. Okey, yang mana memerlukan peserta untuk melepasi halangan-halangan yang disediakan. Okey, dalam perlumbaan ini peserta boleh merangkak, boleh melompat, memanjat, berlari dan kemahiran lain yang sesuai lah. Okey, dan perlumbaan ini boleh dibuat secara individu, berpasangan ataupun kumpulan. Petugas aspek keselamatan merupakan perkara penting dalam perlumbaan berhalangan dan petugas perlu berada di setiap stesen checkpoint yang telah ditetapkan berserta dengan peti pertolongan cemas. Okey, antara kelebihan perlumbaan berhalangan yang pertama, menguji kesabaran. Okey, tanpa kesabaran kamu peserta mungkin akan mudah berputus asa menyebabkan halangan gagal dilepasi. Yang kedua, menzahirkan minda yang pintar. Okey, menguji kecergasan fizikal. Okey, sebab dia melibatkan banyak pergerakan. Menguji ketahanan fizikal dan juga memupuk kerjasama. Okey, yang ni cikgu rasa kamu pun biasa main kot. Di sekolah rendah banyak permainan macam ni. Okey, aktiviti perlumbaan berhalangan. Murid dibahagikan kepada kumpulan berempat. Okey, yang ni cara-cara dia lah. Macam mana pun yang ni, kalau kita bermain, kita bahagi kumpulan. Ini benda yang basic lah. Okey, cikgu tak nak sentuh sangat cara bermain ni. Cuma kita tengok lah dia punya bagaimana permainan ni bermula. Yang pertama kalau kamu tengok ni, kena menggolek tayar kereta. Lepas tu merangkak di bawah meja. Yang ketiga pula kena menjaringkan bola. Okey, bola jaring lah biasanya. Yang keempat pula lompat jauh. Okey, kemudian meniti kerusi yang panjang dengan membawa guni. Okey. Jadi meniti kerusi panjang. Dan yang kelima, dah lah habis lah. Okey, yang kelima ni aktiviti perlu diulang sekiranya beg pasir terjatuh. Jadi tamat. Ini adalah antara aktiviti yang boleh dilakukan dalam permainan berhalangan. Okey, kemudian kita ada permainan tradisional. Okey, permainan tradisional aci bulat ni bermula dengan perkataan aci, selalunya merujuk kepada seorang pemain yang bertindak sebagai tukang jadi. Okey, pemain lain dalam permainan ini akan cuba mengelak dan menyelamatkan diri daripada disentuh ketika berada di dalam bulatan. Macam kamu main permainan beracun lah. Okey, tukang jadi perlu menyentuh mana-mana pemain lain untuk menggantikannya. Permainan ini memerlukan dua buah bulatan yang dilukis atau dibentuk sebagai rumah pemain. Nampak? Kita letak dua bulatan, lepas tu ada aci di luar. Ni menarik permainan ni. Okey. Ketika menyentuh pemain, tukang jadi tidak dibenarkan untuk memijak garisan atau memasuki bulatan. Tak boleh pijak garisan, tak boleh masuk bulatan ni. Maksudnya, kena cubalah menyentuh mana-mana pemain dalam bulatan. Okey, jadi permainan aci bulat melatih pemain untuk menyusun strategi semasa mengelak daripada disentuh atau mencari ruang dan peluang bagi mendapatkan pengganti sebagai tukang jadi. Biasanya permainan ni dimainkan di kawasan yang lapang dan selamat. Okey, yang ni peraturan-peraturan kamu boleh tengok.
Okey, sebelum memulakan permainan, undian dilakukan. Okey, kita nak tentukan siapa yang jadi tukang jadi. Jadi, tukang jadi hanya boleh menyentuh pemain yang berada di dalam bulatan dengan menggunakan tangan saja. Tak boleh guna kaki, tak boleh guna paha. Okey, kepala pun tak boleh. Okey, kemudian pemain yang berjaya disentuh oleh tukang jadi akan keluar dari bulatan dan menjadi tukang jadi. Okey, yang keempat, setiap pemain tidak dibenarkan untuk memijak garisan bulatan. Semua pemain boleh bertukar bulatan. Boleh bertukar. Daripada kiri boleh pergi ke kanan, kanan boleh pergi ke kiri. Okey, permainan boleh ditamatkan dengan persetujuan daripada semua pemain. Kalau dah rasa penat dah, rasa macam dengan tak ada pun yang sentuh-sentuh tukang jadi ni, tak ada pun. Okey, jadi bolehlah nak bersurai. Ni kamu boleh tengoklah. Okey, mula-mula sekali buat undian. Okey, lepas tu kita buat 2 bulatan, kiri dengan kanan. Tukang jadi berada di luar bulatan. Masing-masing tak boleh memijak pada garisan bulatan ni lah. Okey, kemudian bila dah bermula, tukang jadi ni kena cubalah menyentuh pemain di dalam bulatan. Nampak? Okey, jadi yang pemain dalam bulatan ni dia kena elaklah daripada disentuh. Dia buatlah macam mana pun. Okey. Jadi, nampak? Tukang jadi perlu mempunyai strategi dan helah yang licik agar dapat menyentuh salah seorang pemain di dalam bulatan. Pemain pula perlu mempunyai strategi untuk mengelak daripada disentuh oleh tukang jadi. Dia menarik kalau dalam bulatan ni ramai pemain. Bila ramai pemain dalam bulatan ni, jadi tak adalah ruang sangat untuk berlari. Tapi kalau dalam ni ada 1 orang saja, 2 orang saja, dia jadi tak menarik lah sebab ruang bulatan besar, jadi dia boleh lari banyak tempat. Okey, jadi dia juga menguji kepantasan tukang aci lah. Okey, kemudian kita tengok permainan tradisional yang terakhir iaitu tiang 4. Tiang 4 ni macam kita main tiang masa sekolah rendah tu. Kalau kamu biasa main lah. Nampak? Tiang 4 juga dikenali sebagai permainan minta api. Okey, dalam permainan ini, pemain akan menunjukkan kepantasan dan kelajuan merebut tiang sesama mereka. Pemain perlu bijak menyusun strategi dan sentiasa berkomunikasi bagi memastikan kekal mendapat tiang maupun bertukar menjadi perebut tiang. Okey, yang ini kita tengok kalau di sini. Okey. Nampak? Peraturan permainan. Ketika bermain, setiap pemain mesti menyentuh tiang menggunakan mana-mana anggota badan. Kita nak cup kita punya tiang. Tukang jadi perlu merebut tiang yang tidak disentuh oleh pemain. Permainan akan diulang semula setelah tukang jadi berjaya merebut salah satu tiang. Okey, yang ni samalah, dia merebut tempat. Okey, jadi tukang jadi ni perlu ada strategi dan helah yang licik. Okey, untuk mengambil kesempatan semasa pertukaran tiang berlaku. Okey, permainan ini hanya berdasarkan ketangkasan, kelajuan, kecekapan, strategi dan komunikasi berkesan. Tiada sebarang mata dipungut atau denda. Okey, persetujuan tukang bertukar tiang perlu dilakukan secara senyap dengan menggunakan pelbagai helah supaya tidak disedari oleh tukang jadi. Okey, kita tengok cara dia. Mungkin kamu lupa bermain atau ada yang tak pernah bermain. Okey, kesemua pemain berdiri atau mencangkung di antara 4 tiang yang sama jarak secara menghadap satu sama lain. Salah seorang pemain akan menyebut mula. Okey, mula-mula duduk di tengah-tengah lah. Lepas tu ada seorang ni sebut. Okey, sebut mula. Okey, nombor 2. Semasa semua pemain berlari untuk berebut tiang, pemain tidak berjaya mendapatkan tiang perlu menjadi tukang jadi. Ada 4 tiang saja. Jadi orang yang kelima tu yang tak dapat tiang tu, contohlah, yang tak dapat tiang tu dia akan jadi tukang jadi. Tukang jadi akan berada di tengah-tengah di antara 4 tiang sebelum permainan dimulakan. Okey, apabila permainan dimulakan, pemain perlu bertukar-tukar tiang antara satu sama lain. Semasa proses pertukaran ini, tukang jadi akan mengambil peluang merebut tiang yang ditinggalkan oleh pemain. Dan yang kelima, peranan tukang jadi akan bertukar kepada pemain yang tiangnya berjaya dirampas. Dan permainan dimulakan semula. Okey, jadi ini adalah habislah berkaitan dengan kesenggangan dan rekreasi. Okey, jadi kita tak dapat nak aplikasi benda ni sekarang. InsyaAllah lah. Kalau ada kelapangan, ada masa nanti bila kita sampai di sekolah, kita ada di sekolah.
kita boleh aplikasikan permainan-permainan ni lah. Okey, jadi itu saja untuk hari ni. Okey, terima kasih.